لها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوحي وأكرمنا بنور الفحم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah muslim-muslimat. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjat syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni Allah Subhanahu Wa Taala masih beri peluang dan ruang kepada kita untuk sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang insya-Allah muslim-muslimat malam ni kita akan bahas tentang sunat-sunat sebelum solat. Iaitu kita kena faham ada beberapa perkara yang sunat dilakukan sebelum solat dan ada sunat-sunat di dalam solat dan ada sunat-sunat selepas daripada solat. Maka insya-Allah pada malam ni muslim-muslimat kita akan bahaskan tentang sunat-sunat sebelum daripada mengerjakan solat. Kata para ulama, kebanyakan di dalam kitab fiqh dia sebut perkara yang sunat dilakukan sebelum solat ada dua. Pertamanya azan, yang keduanya iqamah. Namun sebahagian kitab-kitab fiqh lain dia tambah satu lagi yang dipanggil sunat untuk dia meletakkan sutrah. Jadi kita akan bahas bab sutrah di hadapan. Dan dalam kitab Taqrirat Sadidah dia tambah lagi sunat bersiwak. Sugi sebelum kita semayang. Yang ni apa? Sebelum akad takbir tu sunat beru gigi. Tapi jangan bawa beru gigi tu sutir. Mana biasa orang guna kayu sugi kecil tu lah. Siwak. Walaupun masalah bersugi ketika nak solat ni masih berlaku khilaf. Masih berlaku khilaf. Adapun bersugi ketika nak berwuduk itu sepakat ulama. Adapun bersugi untuk solat ada khilaf. Masalah orang kita lah ni, time sugi bila ronyah-ronyah gigi, ia ludah depan. Ludah dalam atas kapet, dalam kapet baru tukar. Hak ni perbuatan ni haram. Meludah di dalam masjid adalah dilarang. Kita kena jelas mulut. Okey, muslim-muslimat. Pertama sekali kita bahas dulu tentang azan dan iqamah. Bila sebut azan dan iqamah, kita kena faham hukum azan dengan hukum iqamah. Azan dengan qamat dalam mazhab Syafi'i sebut hukumnya sunat muakkad. Cuma ulama dalam mazhab Syafi'i kata dia berbentuk sunat muakkad yang kifayah. Yang ni benda seorang buat, hak lain terlepas belaka sunat muakkad. Sunat muakkad yang kifayah ini, azan dan iqamah, sunat sama ada di awal waktu ataupun di akhir waktu. Semata-mata kita nak semayang, sunat muakkad kita azan dan kita qamat. Sebab apa? Azan dengan qamat, dia adalah hak waktu semayang, bukan hak semayang. Apa makna hak waktu semayang? Kalau kita nak semayang tengah waktu, contoh, isyak pukul 8.20. Kita semayang pukul 9. Nak semayang pukul 9 tu, sunat lagi kita azan. Hak ni mu'tamad mazhab Syafi'i. Sebab tu surah hikmah ni, comel lah kita nampak azan lepas tengah qamat. Hak ni asal bagi mazhab Syafi'i. Adapun masalah rawatib qabliyah tu, hak tu berlaku khilaf. Rawatib qabliyah dia sunat tapi bukan sunat muakkad. Qabliyah 2 rakaat sebelum isyak dia sunat tapi bukan sunat muakkad. Yang sunat muakkad ba'diyah. Tapi kadang-kadang kita tengok hak qabliyah tu ramai. Ba'diyah tak ada dah, tapi tak apalah, husnuzon bayang rumah. Muslimah. Sebab bayang sunat ni afdal rumah. Tapi mungkin kita husnuzon bayang rumah tu. Bayang rumah insya-Allah. Tapi nak sebut benda, azan ini sunat muakkad sekalipun tengah waktu. Sama ada nak semayang jemaah ataupun semayang seorang diri. Kita sudah kerja pukul 2.30. Nak mayang zuhur, mayang berapa orang? Seorang je. Sunat juga kita azan dulu, qamat baru semayang.
Sebab apa? Dia hak waktu semayang. Sunat apa? Sunat muakkad. Tapi azan semayang seorang, tak bukan macam azan semayang jemaah. Tak payah dah tepi kuat-kuat. Kodok-kodok kita dengar sudah lah. Tapi hukum dia sunat muakkad. Tapi ingatlah, bagi jemaah lelaki, jemaah puan tidak sunat azan. Dia hanya sunat iqamah saja. Orang puan nak semayang jemaah sama-sama dia, sunat seorang qamat. Dengan syarat tak ada orang lelaki lah. Ataupun dia dengan bini. Tok lelaki dengan bini. Maka bini qamat, lepas tu tok lelaki imam. Boleh tak? Boleh. Azan bagi orang puan tak boleh. Ulama larang. Adapun qamat dituntut. Azan tadi dituntut sama ada nak semayang awal waktu ataupun akhir waktu. Dituntut untuk azan. Tapi ingatlah, syarat dia mestilah solat tadi solat fardu. Adapun solat sunat tidak dituntut azan dan iqamah. Solat sunat tidak dituntut azan dan iqamah. Hanya solat fardu saja. Solat fardu tadi sama ada dia nak qada ataupun semayang tunai. Dia nak semayang qada. Kita kena ingat semayang qada ni penting. Semayang qada, kata ulama, hukum solat qada hukumnya wajib. Majoriti ulama di dalam mazhab Syafi'i sebut tidak sah semayang sunat selagi mana tidak habis qada yang wajib. Sebab tu sebahagian ulama kata, kalau dibandingkan semayang tarawih dengan semayang qada, wajib dia semayang qada lagi. Wajib dia semayang qada. Cuma ada seorang je ulama ana temu dalam kitab, cuma lupa nama kitab tu. Dia ingat dalam kitab mana, cuma ada seorang, kita setakat kita cek lah, seorang baru ulama sebut, dia kata sah semayang sunat walaupun qada tak habis, dengan syarat semayang sunat tadi diiringi dengan semayang qada. Seorang baru kita temu. Majoriti dalam kitab-kitab fiqh, hak kita temu, selagi mana tak habis qada hak wajib, tidak sah semayang sunat. Sama ada rawatib, tarawih ke, apa pun, gerhana ke, apa ke, tidak sah. Ni pandangan kebanyakan hak kita temu. Ada seorang je, tapi anda lupa dalam kitab mana. Dia kata sah dengan syarat diiringi dengan qada. Bab tu, bab ni. Maka semayang qada pun sunat azan. Lepas tu tak qamat. Tapi kalau semayang qada tu nak buat 3 waktu, 4 waktu, azan sunat sekali je lah. Sekali je azan, lepas tu tak qamat. Macam semayang jamak qasar. Kita nak jamak semayang 2 waktu dalam 1 waktu. Kata ulama, pertama sekali sunat azan. Lepas tu qamat baru semayang. Sudah semayang pertama, nak bangun semayang kedua, qamat pula sekali lagi. Azan tak sunat dah kali kedua tu. Hak ni, bab ni kita jangan rugi. Walaupun sunat je, kadang-kadang orang Melayu ni yang main sunat je, Ustaz. Sunat je tak sedap. Okey, jelas dari muslim-muslimat. Okey. Hukum sebahagian ulama, sebahagian lagi ulama sebut azan hukumnya fardu kifayah. Ni sebahagian ulama. Tapi mu'tamad mazhab Syafi'i hanya sunat muakkad saja, bukan fardu kifayah. Muslim-muslimat lah. Okey. Sunat, orang kita kena faham dalam mazhab Syafi'i sebut bagaimana azan disyariatkan. Azan ni disyariatkan bila? Azan disyariatkan ketika tahun pertama hijrah. Iaitu ketika lepas hijrah Nabi, kita kena faham ni awal Muharram. Orang kita duduk awal Muharram, bila sebut awal Muharram, kau mak ahli hijrah lah. Kita kena jelas molek muslimat. Hijrah Nabi tidak berlaku bulan Muharram. Hijrah Nabi bergerak akhir bulan Safar. Nabi Safar 12 Rabiul Awal di bumi Mekah, di bumi Madinah. Cuma Imam Sayyidina Umar ibn Khattab diambil bulan pertama sebagai bulan Muharram kerana 2 sebab. Sebab yang pertama, kerana bulan Muharram ni orang baru balik daripada buat haji. Nabi sebut orang yang buat haji bersih tubuh badan dia, bersih dosa dia. Maka memulakan tahun yang baru dengan kebersihan daripada dosa-dosa. Sebab yang kedua, kata Imam Ibn Hajar, kerana bermulanya bulan Muharram inilah bermulanya tekad Nabi untuk hijrah. Cuma tunggu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dipilih bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Islam.
Adapun hijrah Nabi berlaku bulan Rabiul Awal. Tidak berlaku bulan Muharram. Hak ni biar jelas molek. Okey, yang sini. Okey. Ketika Nabi sampai di Madinah, ramai orang masuk Islam. Bila ramai yang masuk Islam, masing-masing duduk tanya, ya Rasulullah, macam mana carilah satu cara supaya kami ni tahu masuk waktu. Rasulullah buat sesuatu perkara yang kami dapat tahu masuk waktu. Maka Nabi pun panggil mesyuarat. Bila mesyuarat, ada seorang cadang supaya dipasang. Bila masuk waktu, dibunyikan loceng. Nabi tolak. Sebab apa? Nabi kata, hak bunyi loceng orang Kristian, orang Islam tak boleh ikut. Ada pula sahabat cadang, bunyikan trompet. Trompet ni hak main tu lah, tiup tu. Tiup trompet. Supaya masuk waktu. Nabi tolak. Sebab apa? Nabi kata trompet ni adalah orang Yahudi. Ada pula sahabat cadang supaya nyalakan api di menara bila masuk waktu. Nabi tolak. Sebab apa? Majusi sahaja yang buat nyala api. Maka bila gitu, sahabat malang tu tak dapat keputusan mesyuarat. Sahabat-sahabat pakat balik tak ada keputusan. Tiba-tiba Allah Ta'ala jadikan Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid seorang sahabat Nabi daripada Ansar. Ansar ni orang yang asal Madinah. Seorang sahabat nama dia Abdullah bin Zaid daripada Ansar, dia mimpi. Ini disebut dalam hadis, dia mimpi bagaimana ada orang keliling dia, lepas juga suruh dia laungkan azan. Dia ajar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampailah habis. Bila gitu, pagi esok dia kejut, dia pergi jumpa Rasulullah. Dia cerita ke Nabi. Nabi pun sebut, kalau gitu, mungkin cerita pada Bilal bin Rabah, suruh Bilal bin Rabah laungkan azan. Suruh Bilal bin Rabah laungkan azan. Dia kita kena faham muslimat, muazzin Nabi ni bukan Bilal bin Rabah saja. Kita ma'ruf Tok Bilal, Tok Bilal. Sebenarnya muazzin Nabi, tukang azan Nabi ada 4 orang. Ini biar jelas molek. Ya, muazzin Nabi ada 4 orang. Pertama Bilal bin Rabah. Ni muazzin Nabi di Madinah dan ketika Nabi bermusafir. Nabi balik ke perang ke, dia akan ikut, dia akan lawan azan. Bilal bin Rabah. Yang kedua Abdullah Ummi Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia seorang sahabat yang buta mata. Dia juga muazzin Nabi di Madinah. Abdullah Ummi Maktum. Orang buta jadi Tok Bilal. Kita hak celak dak mari sekarang surah. Abdullah Ummi Maktum, dia pasang tali daripada rumah dia ke Masjid Nabawi. Bila masuk waktu, dia akan jalan guna tali. Kita tak payah pakai tali, tu pun payah nak lari. Ni muslim-muslimat jauh. Yang ketiga, sahabat Nabi yang melakukan azan, nama dia Sa'ad Al-Quras. Sa'ad Al-Quras. Sa'ad Al-Quras merupakan muazzin Nabi di Masjid Quba. Muazzin Nabi di Masjid Quba. Yang keempat, iaitu Abu Mahzurah. Abu Mahzurah adalah muazzin Nabi juga di Masjidil Haram. Tapi dia dilantik lambatlah. Abu Mahzurah, kita minta ke depan sikit. Sebab ruang ke orang belakang hak baru masuk. Kita minta ke depan sikit lah. Permintaan supaya ke depan sikit. Sini lah. Okay. Abu Mahzurah merupakan antara muazzin Nabi SAW di bumi Mekah. Dia Tok Bilal Nabi di Mekah. Okey, jelas muslim-muslimat. Maka muslim-muslimat ni 4 orang. Sini ulama bahas tentang satu masalah. Pelik sini, kita kena faham. Sebenarnya muslim-muslimat tidak sah, tidak boleh menjadikan mimpi sebagai dalil syarak. Mimpi tak boleh jadi dalil. Kita mimpi semayang yang Zuhur 4 rakaat, tiba-tiba mimpi. Mari suara sebut, kena semayang Zuhur 2 rakaat aja lepas ni. Tak boleh pakai. Mimpi tidak boleh jadi dalil syarak. Tapi apa hak ni jadi dalil? Kata ulama, mimpi ini dibenarkan oleh Rasulullah. Apabila mimpi yang dibenarkan oleh Rasulullah, Rasulullah kata betul mimpi ni, maka kata ulama dia boleh jadi dalil syarak. Maka selepas kewafatan Nabi, tidak ada dah mimpi yang diakui oleh Nabi. Maka tidak ada dah mimpi yang boleh jadi dalil syarak. Cuma mimpi sebagai penguat sahaja untuk beramal. Ulama mimpi selawat gini jadinya.
Contohnya dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Ghazali mimpi bagaimana ada seorang lelaki yang kaki maksiat tapi seumur selawat, Allah Ta'ala masa dia mati, mayat dia berubah jadi hitam. Tiba-tiba anak dia mimpi. Bila anak dia mimpi, anak dia bayang Rasulullah mari sapu di atas tubuh ayah dia yang kaki maksiat. Cerita ni disebut dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Dia gini cerita ni. Ini sebut sikit, kan takut jadi salah faham. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Ghazali cerita ada satu kisah di antara seorang pemuda dengan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri di antara ulama, guru kepada Imam Syafi'i. Bagaimana Sufyan ketika dia tawaf Kaabah, ada depan dia ada seorang pemuda. Pemuda ni bila tawaf, dia sebut selawat je. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selawat je tawaf. Sedangkan Nabi ajar dah doa-doa yang maksur. Bila tawaf, tiba-tiba pemuda ni, dia selawat je. Maka Sufyan Ats-Tsauri tepuk dia, tanya. Sebab apa? Dia kata, wahai Imam, masa tu Imam Sufyan Ats-Tsauri kenal. Dia kata, wahai Imam, tahun lepas aku mari buat kerja haji dengan ayah aku. Kemudian ayah aku ni, dia jatuh, meninggal dunia. Nazak, dia meninggal dunia. Bila meninggal dunia, terik sahaja nafas dia yang terakhir tu baik, jenazah dia jadi hitam. Seolah-olah terbakar. Aku pun sedih-sedih. Bila duduk sedih, duduk atas riba aku ni, duduk sedih-sedih, aku tidur. Bila tidur, aku nampak ada seorang lelaki yang comel mukanya. Lepas tu dia sebut dia Rasulullah. Dia mari, dia sapu atas tubuh aku. Jadi tubuh ayah aku. Bila sapu tu, tubuh ayah aku jadi comel lalu. Bila aku kejut tidur, comel sungguh. Rahsia dia benda, kerana dia banyak selawat pada Nabi. Maka sebab itu, aku ni, bila buat benda-benda, aku selawat sokmah kepada Rasulullah. Selawat sokmah kepada Rasulullah. Muslimat, maka hak ni sebagai penguat, supaya kita banyak selawat. Bukan dalil, tawah lepas ni kena selawat. Jelas molek. Yang kedua, ulama' bahas juga tentang mimpi ni. Sebab apa? Allah Ta'ala tak turun wahyu kepada Nabi supaya azan. Kenapa azan dapat melalui mimpi? Ulama' bahas masalah ni. Kata ulama', antara hikmahnya, Allah Ta'ala jadikan syariat azan melalui mimpi kerana dalam azan dia ada pujian ke atas Nabi. Ada pujian ke atas Nabi. Kalaulah melalui wahyu, bimbang pok-pok Yahudi dengan orang munafik, dia buat cerita. Dia kata tengok Nabi nak akad diri. Nak akad diri. Maka bila gitu, diberi melalui mimpi. Ni antara hikmah lah ulama' sebut. Kenapa azan dapat melalui mimpi. Okay, bagi muslim-muslimat. Azan ni kita jangan pandang hina. Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i berkhilaf pandangan. Siapakah yang paling mulia? Tok Bilal ke Tok Imam? Imam Nawawi sebut orang yang paling mulia atas muka dunia ni dalam masalah semayang adalah Tok Bilal. Tok Bilal orang paling mulia. Sebab apa? Turun ayat Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Turun ayat ni seditina surah ayat ni surah Fussilat ayat 33. Ketika mana turun surah Fussilat ayat 33, Sayyidatina Aisyah sebut ayat ini Allah Ta'ala puji kepada Tok Bilal. Sebab tu Imam Nawawi kata pekerjaan yang paling mulia adalah Tok Bilal, muazzin. Adapun Imam Rafi'i ni lebih tua, ulama' yang lebih tua daripada Imam Nawawi. Imam Rafi'i kata hak paling mulia Tok Imam. Sebab apa? Tok Imam ni dia adalah pekerjaan Nabi SAW. Maka ada khilaf. Sebab tu jangan kita pandang remeh Tok Bilal. Jangan pandang remeh Tok Bilal. Tapi sebab tu selagi kita sebut, jangan duk main tolak bila orang suruh azan je lah. Ustaz malu, Ustaz suara kita tak sedap. Memang dia sebenarnya sunat orang yang azan adalah orang yang suara nyaring. Sebab tu walaupun hak tukang mimpi Abdullah bin Zaid, tapi Rasulullah suruh Bilal bin Rabah azan. Sebab Bilal bin Rabah suara dia kasar. Suara dia kasar. Maka bila nak azan muslimat, kita bahas sesebab azan. Azan, bila nak azan,
sunat orang yang azan dia letak jari dalam telinga. Bukan masuk tu lah, maknanya letak. Sebab apa letak di telinga? Supaya dia semakin kuatkan suara. Dan juga sunat ketika dia ini ban, hayya ala salah, hayya ala falah, dia pusingkan kepala. Bukan badan, kepala. Hayya ala salah, hayya ala falah, belah kiri. Tapi muslim-muslimat kena jelas molek. Ulama sebut sebab apa orang Nabi bila berabah dia letak jari di telinga dan digerakkan kepala ketika hayya ala salah, hayya ala falah. Ada sebab. Sebab dia benda, sebab dulu tak ada mikrofon. Dia azan atas menara. Sebab tu kalau kita tengok video-video lama, kalau tengok Masjid Umawi di Syria, dia akan ada 4 menara utama. Ada 4 menara utama yang tinggi. Bila time nak azan, Tok bila 4 orang dia akan naik seretak ke atas 4 menara. 4 orang dia akan azan seretak. Jadi gerakkan badan supaya jelas ke semua tempat. Maka ulama contemporary, ulama sekarang, dia kata learning ada mic dah. Maka sunat untuk menggerakkan badan, menggerakkan kepala kepada kanan dan kiri dan meletakkan jari di dalam telinga, tidak dah sunat. Sebab ilah sudah hilang. Ini menurut sebahagian ulama. Sebahagian ulama sebut sunat untuk meletakkan jari ke dalam telinga dan menggerakkan kepala ketika hayya ala salah dan hayya ala falah, sudah ilah dia sudah hilang. Maka sunat untuk membuat gitu tak ada dah. Hak ni sebahagian ulama sebut. Kita kena jelas molek. Kan kayak gibal lah. Tu bila pusing, oi, dak sunat dah. Hak ni kata buat apa dalam hadis sebut? Balah dak saran. Jangan main masyarakat kita lah ni. Dak terang habis balah. Contoh, itu ada satu tempat bila ngaji ada ustaz sebut, iaitu ketika kunut as-sanad dengan ad-doa kena baca kuat belaka. Kan biasanya fa innaka taqdi kan tu imam slow kan. Sebenarnya asal bagi mazhab Syafi'i dak slow pun situ. Asal bagi mazhab Syafi'i kena tinggi gak suara fa innaka taqdi. Cuma ketika disebut fa innaka taqdi, kita sunat baca seperti mana tu imam baca. Masa doa Allahumma hdina fi man hadai, makmum sunat sebut amin. Tapi bila masuk je fa innaka taqdi, makmum sunat baca fa innaka taqdi juga. Ataupun dia sebut asyhad. Tapi learning tu imam slow. Salah ke? Tak salah. Elah dia sebab dia sebab nak beri orang belakang baca juga sama. Kalau baca tu imam baca kuat, makmum belakang dah nak baca. Sebab terganggu. Maka sebab tu sebahagian ulama kata slow. Benda tak masalah pun, balah tak setarang. Satu surah di belah lek lah. Balah muslim-muslim orang lain. Sebenarnya dia asal mazhab Syafi'i kuat. Bila tu imam kuat, dia marah tak setarang tu imam. Apa tu imam kuat? Bid'ah seteru. Padahal tu imam ni ikut asal mazhab Syafi'i. Ni kita kena jelas molek lah. Okay, muslim-muslimat. Maka masalah sebut hayya ala salah, hayya ala falah, digerakkan kepala ke kanan dan kiri, berlaku khilaf di kalangan ulama sekarang. Sebahagian ulama kata tak sunat dah buat gitu kerana ilah dia sudah hilang. Samalah juga meletakkan jari ke dalam lubang telinga. Ilah sudah hilang, maka hukum pun hilang. Jelaslah muslim-muslimat. Okey. Bila azan, seseorang yang azan, maka orang yang azan, orang itulah juga sunat qamat. Lafaz azan kita ma'ruf lah. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang pun tanya, Ustaz, sunat sambung ke sunat berhenti? Balah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ataupun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hak mana lebih afdal? Dua-dua betul. Tak payah balah. Ada dalam satu video orang tu, ada seorang ustaz dia mengajar di KL. Dia kata bila baca doa iftitah Allahu Akbar, dak sunat dah sebut. Dia kena kata Allahu Akbar, lepas tu baca doa iftitah kena sebut kabiran walhamdulillahi katsiran. Anda pun kata mari mana pandangan ni ya? Kita pun cek kitab.
Cari-cari tak ada. Sebab apa? Dia kata kalau sebut pula sekali lagi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira, menjadi ulang takbir. Maka bila berulang fardu, berulang rukun, batal semayang. Ana pun tengok video tu kata. Kita pun tengok. Oh, sebab ada kawan tanya. Cek kitab. Tak ada pula dalam kitab sebut gitu. Tanya guru-guru. Guru kata tak rajin dia belajar dengan pandangan gitu. Pelik betul. You kena faham. Takbiratul ihram, bab lain. Bacaan Allahu Akbar kabira ketika doa iftitah, bab lain. Jangan nak pergi sama. Reka molek. Anda dengar, mari mana pandangan ni? Ini kena jelas molek dah. Okey, maka nak sambung ke nak berhenti, dipersilakan, tak salah. Cuma lafaz azan yang beza sikit masa subuh. Iaitu as-salatu khairum minan naum. Tapi kalau dok sebut as-salatu khairum minan naum, salah ke? Tak salah. Tak salah pun, sah azan. Tidak disebut as-salatu khairum minan naum ketika subuh, sah juga azan. Tapi ingat muslim-muslimat, disebut as-salatu khairum minan naum kerana waktu subuh. Baru ni berlaku isu dalam Facebook. Ni kan Facebook jadi mufti baru kan. Muslim-muslimat. Orang duduk tanya soalan, anak asal dia seorang dua je tanya. Lepas tu kau ramah, kau ramah. Orang tanya dia, Ustaz, kalau budak beranak waktu subuh, ayah azan tu kena sebut juga ke as-salatu khairum minan naum? Orang duduk tanya, seorang dua. Kita seorang dua, kita jawab, tak sunat, tak sunat, tak sunat. Tiba-tiba ramah, kata, apa ramah? Buka Facebook. Rupa-rupanya ada tulis di Facebook. Ada orang tulis di Facebook. Tulis dia, sekiranya anak beranak waktu subuh, sunat untuk menyebut as-salatu khairum minan naum. Hak bawah komen pula. Tak sunat melainkan budak beranak dalam keadaan tidur. Dua-dua reka. Muslim-muslimat. Ini berlaku sungguh dalam Facebook. Masing-masing nak pakat nak jawab mereka. Dia kena faham, azan kepada budak dengan azan masuk waktu, dia dua masalah hak beza. Dia dua masalah hak beza. Kita kena jelas molek. Maka ketika azan subuh, sunat disebut as-salatu khairum minan naum. Pada azan masuk waktu. Adapun azan peringatan. Azan kan subuh kan 2 kali azan. Subuh 2 kali azan. Cuma pada azan pertama, 10 minit, 15 minit sebelum subuh, sunat ke tak sebut as-salatu khairum minan naum, ada khilaf. Sebahagian kalau di Mesir tidak sebut as-salatu khairum minan naum. Tapi ada tempat yang menyebut as-salatu khairum minan naum. Masalah ini berlaku khilaf. Adakah sunat ataupun tidak menyebut as-salatu khairum minan naum pada azan pertama. Adapun pada azan kedua, sepakat. Sebab apa 2 kali azan? Sebab nak beri peringatan masa waktu. Dekat dah dengan subuh. Sebab tu amalan orang Melayu, benda dia sebelum subuh orang baca benda. Terahing. Terahing tu salah ke? Tak salah. Dia ambil ilah untuk sama juga. Tapi kalau orang tak setuju, kita tak boleh marah sebab dia bukan barang qat'i. Tapi kalau nak buat bid'ah ke tak? Tak bid'ah. Ni bang bid'ah belaka. Ni kena berhati sikit. Jelas dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Bila azan, time azan, orang yang mendengar azan, sunat jawab azan. Orang yang azan, sunat jawab azan. Okey, bila orang yang dengar azan, sunat jawab azan, maka berlaku perbahasan. Macam mana orang cakap masa tengah azan? Mana orang tengah cakap masa tengah azan? Ulama bahas. Kita kena jelas muslim-muslimat, cakap masa tengah azan, jika percakapan itu percakapan yang sia-sia, maka tidak boleh cakap situ, sunat jawab azan. Adapun kalau percakapan tak di percakapan yang baik, contohnya kuliah, maka berlaku perselisihan di kalangan ulama. Sebahagian kata berhenti kuliah untuk jawab azan. Sebahagian kata boleh harus untuk teruskan kuliah, tidak menjadi masalah. Maka sini khilaf. Sebahagian besar ulama kata berhenti sekejap. Sekiranya dengar azan. Kalau tak dengar, tak perlu. Sekiranya dengar. Jelas dengan muslim-muslimat. Sebab sunat jawab azan ni,
semua keadaan sunat kita jawab azan. Bahkan ulama kata dalam semayang kita boleh jawab azan. Tapi perbuatan menjawab azan dalam semayang makruh lah. Tapi kalau orang tu jawab ketika tengah semayang fardu ataupun semayang sunat, tiba-tiba dia dengar orang bang, dia jawab. Batal tak semayang? Tak batal. Tapi makruh. Atas pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i. Makruh. Semua keadaan, tengah makan ke tu, hak tu sunat. Tapi dalam semayang ni kena perhati molek muslim-muslimat. Tanya orang bersing, tak sunat jawab. Hashum, pasal orang bersing salah jawab. Alhamdulillah. Batal tak semayang ya? Tak batal. Sebab Alhamdulillah bacaan Fatihah. Orang sebelah rajin pula dia jawab. Apa ni? Allah. Yarhamukallah. Yarhamukallah. Bila sebut Yarhamukallah, batal. Yarhamukallah batal. Hak tukang Alhamdulillah dia jawab pula. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Dua-dua batal. Tapi kalau jawab azan dalam semayang, batal ke tidak? Tidak batal. Tapi makruh. Adapun dalam keadaan lain, semua sunat jawab azan. Bahkan sunat muakkad. Melainkan beberapa keadaan. Pertama, ketika jima'. Bukan sudah jima'. Tengah proses jima'. Maka makruh jawab azan. Bahkan ulama' kata haram sebahagian. Yang kedua, tengah qada hajat. Makruh. Bahkan sebahagian ulama' kata haram jawab azan. Adapun keadaan-keadaan lain, sekalipun dalam keadaan hadas, tak mandi wajib lagi. Orang puang tengah haid, orang puang tengah nifah, sunat juga jawab azan. Ia tengah haid, orang puang tengah haid, dengar orang bang, sunat juga jawab azan. Ni kena jelas molek dah muslim-muslimat. Kena jelas molek. Maka nak jawab azan macam mana? Nabi kata jawablah azan seperti mana Tok Bilal lafaz. Melainkan beberapa tepat. Tepat hak beza, pertama hayya 'ala solah, hayya 'ala falah. Ketika Tok Bilal laungkan hayya 'ala solah, hayya 'ala falah, orang yang dengar sunat jawab la haula wala quwata illa billah. Ketika mana Tok Bilal menyebut as-salatu khairum minan naum, di sini berlaku khilaf. Tapi jarang orang kita dengar as-salatu khairum minan naum. Bukan jarang kerana Tok Bilal dakwah, jarang kerana dak bangun tidur. Muslim. Ketika Tok Bilal sebut as-salatu khairum minan naum, maka orang yang dengar nak jawab apa? Mu'tamad mazhab Syafi'i sebut sadaqta wa bararta. Hak ni asal bagi mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali kata jawab sadaqta wa bararta. Adapun bagi sebahagian mazhab lain, dia kata sebut seperti mana Tok Bilal sebut. Tok Bilal sebut as-salatu khairum minan naum, kita pun jawab as-salatu khairum minan naum juga. Ni pandangan kedua. Ni pandangan kedua. Pandangan ketiga sebut, ketika Tok Bilal sebut as-salatu khairum minan naum, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Ni pandangan yang ketiga. Di sini ada tiga khilaf. Pandangan mu'tamad jawab sadaqta wa bararta. La ada muslim-muslimat. Okay. Dan ketika qamat, ketika qad qamatis salah. Qad qamatis salah dijawab aqamahallah wa adamaha. Walaupun panjang lagi lah. Ketika qamat, okey, masalah qamat pula. Qamat, orang yang qamat adalah mesti orang yang sama, sunat orang yang sama ketika azan. Tapi kalau dok sama pun tidak menjadi masalah, hanya sunat sahaja. Ketika orang qamat, mana kita nak bangun? Orang qamat, mana kita nak bangun? Di sini ulama berselisih pendapat. Ada tiga pendapat ulama. Mu'tamad mazhab Syafi'i sebut bangun ketika orang selesai qamat. Orang selesai qamat baru kita bangun. Hak tu asal mazhab Syafi'i. Ada pandangan kedua sebut ketika disebut qad qamatis salah. Ni pandangan kedua. Ketika orang sebut qad qamatis salah, masa tu kita bangun. Pandangan ketiga sebut ketika mana ikut anggaran. Ikut anggaran dia, kita tahu dah kita bangun lama mana. Kalau jenis tahu dah bangun ni mudah nak bangun. Jenis bukan sakit belakang, sakit lutut, mudah bangun. Maka bangun ketika orang selesai qamat.
Ada pun kita tahu jenis sakit belakang, sakit lutut, nak bangun payah, maka hak ni bangun awal sikit. Ala kulli hal atas kemampuan. Orang pun tanya satu masalah, dah ustaz, dah kalau kita nak bangun orang sudah qomat, dah duduk sah depan. Kita kena faham, sebenarnya berebut duduk sah depan bukan masa qomat. Awal-awal siapa duduk sah depan dah sepatutnya. Tapi perangai orang kita kadang-kadang time yang sunat belakang. Bapa jaga hati ustaz. Mungkinlah kita sunat jaga hati. Sebab tu duduk belakang tak mau tunjuk ke orang. Ya sebenarnya duduk depan dah. Sebab apa? Nak berebut sah depan. Hak tu jadi masalah. Nak bangun time orang sudah qomat, orang penuh belaka dah depan. Jadi bangun awal. Jelas dan muslim. Okey. Masalah qomat, masalah azan dengan qomat selesai. Yang kedua, masalah sutrah. Apa makna sutrah? Sutrah yakni penghadang. Seseorang itu dia semayang, sunat dia letak sutrah depan. Tapi sunat dia untuk letak kanan sedikit ataupun kiri sedikit. Kalau tak mau letak sutrah, sunat dia semayang belakang tiang ataupun belakang dinding. Belakang tiang ataupun belakang dinding. Tinggi sekurang-kurang tinggi sutrah tu, kata ulama mestilah qadar tinggi dia ulama sebut pun iaitu tempat duduk orang letak atas tunggangan unta. Qadar-qadar sejekal lebih kurang lah. Sejekal lebih kurang. Maknanya orang perasan. Sunat kita letak depan kita lebih kurang dalam 3 hasta depan. 1, 2, 3 letak. Maka orang boleh litah depan. Ada pun di antara kita dengan sutrah, tak boleh lakah. Kalau orang nitah, kita boleh halang. Sekiranya tak ada sutrah, kita tak boleh halang. Ada sutrah, kita boleh halang. Maknanya nak nitah, kita pun ulur tangan. Tengah-tengah tahiyat, kita ulur tangan. Boleh tak? Boleh. Dah ustaz, kita ulur dah. Dia nak terak kok. Ulama kata tolak slow. Ustaz, kita tolak, ia tolak mula. Maka boleh tolak kuat. Dah ustaz, kalau tolak kuat, ia ajak gocah. No way. Tapi kita kena faham, sebab tu haram semayang depan pintu. Sebab apa? Laluan orang. Laluan orang haram semayang. Bahkan kalau orang lalu depan kita ketika kita semayang depan pintu, orang yang lalu tak dosa. Orang hak semayang dosa. Sebab pergi semayang depan pintu. Sebab tu kita, dah ustaz, dah luah gini, nak berebut pakai dinding, pakai tiang, poting kat orang, boleh ustaz Maka ulama kata kita boleh semayang belakang orang. Orang tengah duduk duduk relax, kita pun pergi semayang belakang dia. Boleh tak? Boleh. Cuma makruh kita semayang depan orang yang ngadak kita. Yang ngadak kita pergi semayang depan dia. Allah. Bapa ganggu. Kita tengah baca dah sunat, tengok bawah. Tengok bawah, tengok je. Tu makruh. Sama juga kita depan tabung orang derma. Kalaulah kita tahu tabung tu memang letak sokma, makruh kita pergi semayang depan. Sebab apa? Ganggu masa lagi. Bukan ganggu masa semayang. Allahu Akbar. Mari seorang seria. Seorang seria. Hak ni 10 ya. Mari-mari lah seorang 50%. Dalam hati, hak ni seria. Nampak kaya kedekut kok. Ya mari. Sebab faham dah? Jelas masalah sutrah. Maka masalah sutrah ini sunat kita letak depan. Sama ada semayang sejik ataupun semayang rumah. Semayang surah, semayang sejik, sunat letak sutrah. Ialah ada yang muslim. Okey. Ini beberapa masalah berkaitan dengan sutrah. Sutrah ni walaupun dia bukanlah muktamad untuk diletakkan, tapi sebaiknya letak. Kenapa Nabi SAW letak? Nabi letak sutrah di hadapan. Sebab tu kalau boleh kita semayang rumah ke semayang seorang, letaklah sutrah depan. Baru tak jadi masalah. Baru tak jadi masalah. Ialah ada muslim. Maka hak itulah perkongsian. Cuma ada orang minta jawab tentang satu masalah. Wallahualam orang tu mari sebab muslimat pun. Dia WhatsApp, dia minta jawab. Muslimat singgah rasanya. Ada Ibrahim mana nombor? Dia sedia dalam grup. Dia WhatsApp, dia minta tanya tentang satu masalah. Ada video penerangan tentang
ganti bagi sujud. Kan ada seorang dia video yang mana disebutkan jika seseorang itu tidak boleh turun sujud, maka kena rokok 2 kali. Rokok 3 kali lah jadi. Sebab rokok itu ganti bagi sujud. Tidak boleh semayang atas kursi. Ni ada. Jadi kata minta penjelasan ustaz. Siap tulis lagi hashtag surah hikmah malam ni. Ada. Kalau hashtag rasa bukan orang tua, orang muda lah. Kalau mochi main hashtag kau boleh tahan. Muslim-muslimah. Okey. Sebab dia tanya, wallahu a'lam dia hadis mungkin dia hadis kita senuzah hadis lah sebab dah nak tanya nama. Kita gini, masalah gitu kita kena faham. Ulama sebut mayang atas kursi tidak menjadi masalah. Dengan syarat perbuatan dia duduk di atas kursi itu adalah perbuatan yang memang dia tidak mampu untuk lakukan. Umpama contoh kalau dia boleh berdiri macam biasa, maknanya berdiri lama lah, maka dia wajib berdiri lama. Dia boleh rokok seperti biasa, maka wajib dia rokok seperti biasa. Dah ustaz, dia boleh diri lama, tapi diri boleh, tapi tak boleh lama lah, sebab sakit. Maka hak tu dihukumkan dia orang yang uzur, boleh duduk lalu, tidak menjadi masalah. Cuma sebaiknya masa takbiratul ihram diri. Takbiratul ihram diri. Lepas tu duduk, tak ada masalah. Okey, muslim-muslimat, kena jelas. Maka semayang atas kursi, kata ulama boleh. Dengan syarat perbuatan di atas semayang yang di atas kursi itu adalah perbuatan yang dia tidak mampu lakukan ketika biasa. Orang sujud macam biasa tak boleh sebab ia ada luka lutut. Lutut tak boleh kena latar. Jadi ganti dengan duduk atas kursi. Boleh ke tak? Boleh. Cuma perbuatan hak dia boleh buat macam biasa, wajib dia buat macam biasa. Wajib dia buat seperti biasa. Dah tu ustaz, rokok hak tu ulama kata dalam kitab Mughni Muhtah, dalam kitab Hasyiah bagi Tuhfatul Muhtah, anda lupa hasyiah dia nama dia. Dia kata sekiranya orang itu hanya mampu rokok sahaja, dia tulis dalam tu faqat, kalimah faqat itu, maka faqat makna dia hanya semata-mata boleh rokok je, maka sujud tak boleh, duduk tak boleh, maka hak itulah dia kata kena rokok. Yelah dah. Maka masalah nak sujud ataupun duduk di antara dua sujud, ganti dengan duduk atas kursi, tidak menjadi masalah sekiranya memang ada keuzuran. Yelah. Tak payah balah. Benda ni benda bahal lama dah rasanya. Wallahu a'lam dah. Wallahu a'lam. Ada soalan tak? Kalau tak ada soalan kita tutup lah. Kata para ulama, kalau kita duduk saja-saja, 2 kali azan, maka kalau kita tengah buat biasa sunat untuk jawab dua-dua. Tapi tidak menjadi masalah, kita jawab azan pertama saja, lepas tu azan kedua kita dah jawab dah. Boleh ke tak? Boleh, tidak menjadi masalah. Tapi sebaiknya, afdalnya jawab kedua-dua. Jawab kedua-dua. Tapi hak sunat muakkad sekali, hak pertama kali kita dengar. Hak tu hak sunat kita ikut sungguh. Lah dah. Ada soalan? Azan hak dalam jam. Okey, masalah masuk waktu dengan ni azan ni. Jam ada azan. Hak tu berlaku khilaf di kalangan ulama. Jam hak pakai digital, handset kadang-kadang azan. Hak tu wajib tak sunat tak jawab, hak tu adalah khilaf. Sebaiknya jawab hak orang bantu. Jelas dah. Tapi sebahagian ulama kata sunat agak hak digital. Dengan syarat tak ada azan lain. Kalau ada azan tu dengan azan hak betul, jawab azan betul lah. Okay, guna ni. Masalah garisan jadi sutrah ataupun tidak khilaf. Adakah garisan menjadi sutrah ataupun tidak khilaf? Sebahagian ulama kata garisan juga menjadi sutrah. Sebab ketika kita semayang di tengah padang pasir, boleh kita buat garisan. Serat buat garisan, orang lalu depan garisan boleh. Maka ulama kiaskan kepada garisan itu kepada sah ni. Jadi, kalau memang tak boleh nak lalu sangat, maka ambillah pandangan itu, garisan ni sutrah, jadi boleh lalu depan garisan. Yelah dah. Okay. Ada soalan? Tak ada tu. Wallahu alam. Kita moga-moga perkongsian sunat-sunat ni mendapat manfaat dah. InsyaAllah akan datang
kita akan perbahas tentang rukun-rukun semayang. Bila rukun ni baru kita buat praktikal lah. Bukan praktikal ke mana. Macam mana rokok yang sunat, macam mana sujud yang sunat, macam mana bacaan, macam mana, dan macam-macam mana lah. Banyak macam mana tu. InsyaAllah akan sampai bab dia. Jadi muslim-muslimat, moga-moga mendapat manfaat. Anda minta maaf banyak kalau ada salah dan silap. Kasar bahasa silap mana-mana, kurang mana-mana, minta maaf. Moga-moga mendapat keberkatan semuanya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana min riya'. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.